Sebegitu. Tapi kalau kita lihat dengan teliti, dalam hikayat Merumah Hangsa tu ada juga banyak maklumat, data yang penting yang memberikan gambaran ekonomi Kedah. Kedah Langkasuka pada period itu. Nah, satu yang menarik, kalau kita baca dengan teliti, kita lihat bahawa Kedah masa itu mengeksport gajah. Mengeksport gajah ke India. Kerana gajah waktu itu, dalam zaman tu lah, gajah tu boleh dikatakan bulldozer lah masa tu ya. Jadi, keupayaan Kedah untuk berdagang dengan India, dengan China, dengan Aceh, dengan Sumatera, Jawa dan ekspor itu pada waktu itu mengeksport gajah tu boleh dikatakan seperti moden pada masa itu, kerana gajah tu sangat penting untuk penggerakkan pembinaan ekonomi. Jadi Kedah mempunyai satu kelebihan dalam relasi dagang, relasi ekonominya dengan negara-negara kerajaan-kerajaan jiran pada waktu itu. Ini semua kita lupa. Kita membaca hikayat Merumah Hangsa, baca tentang cerita Dewa dan aspek Garuda. Jadi aspek dongeng itu dikedepankan dan aspek sosiopolitik, sosioekonomi ini kita lupa. Jadi oleh kerana itu, apa yang saya cuba lakukan dalam menulis rencana-rencana pendek ini adalah untuk mengingatkan kita bahawa sejarah ni bukan sekadar sejarah golongan-golongan elit, raja-raja, dewa-dewa, tapi juga sejarah ni memberikan seakan cermin yang memberikan satu gambaran yang lebih kompleks tentang bagaimana kompleksnya masyarakat-masyarakat di rantau Nusantara ni. Jadi oleh kerana itu, kalau kita nak kembali kepada khazanah sejarah yang lama ni, di situlah kita dapat menggali begitu banyak maklumat dan teladan, lessons yang kita masih dapat gunakan waktu ini. Kerana globalisasi telah berlaku. Apabila zaman Langkasuka lagi. Langkasuka tu kalau kita lihat kerajaan-kerajaan yang wujud di semenanjung Malaysia pada waktu itu, Langkasuka, Trembolo dan lain-lain lagi, mereka ini sebenarnya mempunyai budaya ekonomi yang bersifat entry-pot, iaitu bahan dibawa masuk, diimport masuk, diubah, kain dibeli dan dibikin sutera, dibikin kain lima, dibikin sarung dan kemudian dijual. Jadi ini satu ekonomi yang sangat dinamik sebenarnya. Mungkinkah kerana pentakrifan makna, maksud perkataan, mitologi dan sebagainya, itu yang mengekang orang sekarang ni apabila membaca hikayat seperti hikayat Merumah Hangsa itu untuk melihat keadaan sebenarnya. Kerana macam doktor melihat dengan perspektif yang lain juga, baru boleh memberikan penafsiran misalnya. Jadi kalau orang biasa bila dia baca Garuda, itu mitos tapi pelambangannya itu. Dan di dalam penulisan ini dihubungkan oleh doktor bagaimana Garuda itu juga menjadi satu alat yang penting untuk kita melihat pada hubungan di antara Islam dan agama Hindu misalnya. Dan transisi itu berlaku dengan lebih harmoni berbanding dengan satu konflik yang satu mengganti yang lain. Jadi mungkin doktor boleh terangkan sedikit aspek itu. Ini juga yang penting. Kalau kita membaca hikayat yang sama, hikayat Merumah Hangsa, tapi ada juga hikayat-hikayat yang lain seperti hikayat Shah Indra dan lain-lain lagi, kita lihat bahawa ini hikayat-hikayat ini ditulis pada satu periode di mana Islam baru datang ke rantau Asia Tenggara. Nah, masalah yang dihadapi oleh mubalih-mubalih Islam pada waktu itu apabila datang ke rantau ini di mana sudah wujud sistem kepercayaan dan sistem keagamaan yang lain. Jadi oleh kerana tidak mahu mencetuskan konflik antara agama, cara yang digunakan untuk mendakwah itu adalah cara yang halus. Jadi ini satu dakwah, satu moda dakwah di mana mereka yang menjalankan dakwah itu sedar bahawa orang yang didakwahkan itu adalah orang yang